Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, rakyat di negeri ini dinasihatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP sepanjang sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, meskipun kelonggaran telah diberikan dalam aspek sambutan Aidilfitri tahun ini, beliau menegaskan bahawa negara ini masih belum menang dari melawan wabak COVID-19. Dalam perutusan Aidilfitri 2022, beliau menegaskan sambutan Aidilfitri tahun ini berbeza dengan sambutan 2 tahun lepas apabila rakyat telah diberikan sedikit kelonggaran selepas negara berada di dalam fasa endemik berkuat kuasa pada 1 April lepas. Walaupun kelonggaran telah diberikan dalam aspek sambutan perayaan Aidilfitri ini, saya berharap semua SOP yang ditetapkan akan senantiasa dipatuhi agar perayaan ini akan dapat disambut dengan penuh kegembiraan dan selamat. Dalam pada itu, beliau berpesan agar tidak melupakan golongan asnaf, kurang upaya, anak yatim, ibu tunggal dan warga emas yang memerlukan bantuan. Katanya ini adalah untuk memastikan kegembiraan sambutan Aidilfitri ini terpancar di wajah semua tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Laporan seterusnya mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini diraikan meriah selepas 2 tahun negara dan dunia dilanda penularan wabak COVID-19. Ia merupakan satu detik bermakna bagi rakyat kerana berpeluang meraihkan Aidilfitri dengan bebas tanpa halangan seperti mana sebelum ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sebuyau, Datuk Julaihin Arawi turut tidak melepaskan peluang untuk menunaikan solat Aidilfitri bersama lebih 500 jemaah di Masjid Baharu Sebuyau pada Isnin. Solat sunat Aidilfitri telah dipimpin oleh Imam Besar 1 Masjid Baharu Sebuyau Iman Sahad Jenal. Kesemua jemaah yang hadir juga mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui teruja dengan sambutan Aidilfitri pada tahun ini kerana dapat berkumpul bersama keluarga. Di Simunjan pula, perasaan gembira dan teruja terukir pada wajah para jemaah yang hadir menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Daerah Simunjan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Ini berikutan penetapan prosedur operasi standard SOP yang kini membenarkan solat sunat Aidilfitri dilaksanakan dengan kapasiti 100% di masjid atau surau. Tinjauan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS pada Isnin mendapati para jemaah memenuhi Masjid Daerah Simunjan seawal jam 7 pagi demi melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Seorang jemaah, Othman Matri, ketika ditemui merakamkan perasaan bersyukur kerana berpeluang berhimpun bersama lebih ramai jemaah lain untuk bersembayang serta mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Katanya tidak seperti Aidilfitri terdahulu yang mana aktiviti dilaksanakan dengan SOP ketat. Peluang ini perlu diambil untuk melafazkan syukur dan merapatkan silaturahim antara umat. Dalam pada itu, beliau turut menaruh harapan agar penularan wabak COVID-19 dapat diputuskan. Berikut pula mengenai lawatan kerja Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bersama pengarah unit hal ehwal agama-agama lain Unifor Richard Lon ke Kuil Hai Long C bagi melihat sendiri perkembangan kerja-kerja naik taraf yang sedang dilaksanakan ketika ini. Projek naik taraf Kuil Hai Long C bagi Persatuan Penganut Dewa Som Saw Lung Kung Miri merupakan projek di bawah Unifor dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Kerja-kerja naik taraf fasa 1 yang membabitkan jumlah RM2 juta kos keseluruhan mula dilaksanakan tahun lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin itu menambah, Sarawak mengamalkan kebebasan agama dan penubuhan Unifor amat signifikan bagi membantu agama-agama lain di Sarawak. Dan segala ini menunjukkan bahawa kita di Sarawak memanglah mengamalkan kebebasan agama, ya. Dan kita boleh melihat di Bandaraya Miri saja, kita mempunyai banyak tokong, masjid, surau, gereja, dan juga tokong Hindu pun ada. Dan Kerajaan Sarawak juga telah menubuhkan sebuah unit khas, iaitu Unifor, Unit for Other Religion, untuk membantu agama-agama yang lain, agama-agama yang berdaftar berada di Sarawak di sini. Hadir sama ialah Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 Datuk Sebastian Ting Chiu Yu dan Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang.
Sementara itu, dana sebanyak RM400,000 telah diluluskan bagi menaik taraf gelanggang futsal Bukit Dinding kepada gelanggang berbumbung yang dilengkapi dengan kemudahan tandas. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitaya berkata, apabila kerja menaik taraf gelanggang futsal itu siap kelak, ia akan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Katanya, kemudahan berkenaan juga memberi peluang kepada golongan belia bergiat aktif dalam pelbagai program kesukanan. Sebenarnya aku akan nyebut dua tiga titik utama. Kesatu, kita minta untuk dibumbung diberi aku tahun baru ialah kebungkus RM400,000. Bumbung sebenarnya lalu agak jamban semua itu bungkus RM400,000 tahun baru. Okey tahun tu ada selanggap au. Kata tahun baru tahun tu duit udah ada lagi. Jadi kedua ya ianya piala ngoperais ke diberi ke ditambah ke aku lagi. Nomor 1 tahu ke juara kan diberi aku 1,200. Naik juara 1,000. Nomor 3 700. Now nomor 4 500 saja start dari tahun baru. Berucap ringkas semasa merasmikan kejohanan futsal dan gelanggang futsal Bukit Dinding di Muka pada Ahad, beliau menambah kemudahan sukan yang disediakan pihak kerajaan adalah bagi mencapai hasrat melahirkan lebih ramai pemain berbakat dalam sukan futsal. Pertandingan futsal tersebut diadakan selama 2 hari dan disertai oleh 24 pasukan termasuk dari Bawan, Tamin, Mukah, Selangau dan Sibu. Dalam pada itu, kempen kesedaran keselamatan pengangkutan sungai terus dipergiatkan bagi memastikan keselamatan para pengguna sepanjang Aidilfitri tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Luar Sarawak, Sungai dan Laut, Datuk Henry Harijina berkata, untuk itu Kementerian Pengangkutan Sarawak bersama Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, LSSS dan agensi lain mengadakan kempen kesedaran keselamatan di sungai sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun 2022. Katanya, kempen ini bertujuan memberikan kesedaran kepada penumpang dan juga pengusaha bot supaya keselamatan dan kebersihan bot diutamakan. Sampah salap, contohnya kita tidak mau dibuang sesuka hatilah ke dalam sungai, itu yang paling utama. Dan kedua, dalam bot itu sendiri perlu ada keselamatan dan juga kebersihan untuk keselesaan orang kampung. Dalam pada itu, Datuk Harry berkata pihaknya telah mengadakan perjumpaan dengan pengusaha bot ekspres bagi membincangkan tindakan susulan yang boleh dilakukan dalam menangani kenaikan harga tambang akibat kenaikan harga minyak. Kita sudah berbincang dengan pihak Merin, Lembaga Sungai, pihak KPDNK, bersama dengan operasi pemilik bot untuk mereka terus memajukan permohonan supaya dapat dipertimbangkan untuk diberi subsidi minyak. Kalau tidak, mereka akan mengecaskan tambang lebih tinggi kepada pengguna dan ini akan menyusahkan pengguna lah. Beliau turut memaklumkan telah berhubung dengan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi bagi mempertimbangkan kemudahan subsidi kepada pengusaha bot ekspres di bahagian Limbang. Katanya keputusan ini perlu dibuat segera supaya penumpang dari Limbang ke Lawas, Labuan, Sundar tidak membayar tambang yang lebih tinggi berikutan kenaikan harga minyak. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 610 kes baru dari 24 hingga 30 April lepas. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan pada Isnin memberitahu ini sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kepada 305,318 kes. Jumlah kes tersebut merangkumi 506 kes kategori klinikal 1 dan 2 serta 4 kes kategori klinikal 3, 4 dan 5. Manakala bilangan kes telah menunjukkan penurunan berbanding 937 kes yang telah direkodkan pada minggu epid sebelum ini. Kes-kes baru pada minggu epid, 17 kes di 32 daerah di Sarawak adalah seperti tertera. Sementara itu, JPBNS turut melaporkan satu kematian yang melibatkan kes di bahagian Kuching.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.